Sampai tak ada tempat saya nak letak buku nota ni pun. Jom cik. Okey, pada hari ini kita adakan mesyuarat exco seperti biasa. Cukup korum. Dan saya ingin melaporkan beberapa keputusan yang telah dibuat bagi mengesahkan juga apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat JKKN kemarin mengenai PKPB di peringkat negeri Kedah Darul Aman. Yang pertamanya, seperti mana yang kita semua sedia maklum, tiada kes baru COVID-19 di Kedah sejak 9 hari bulan April. Ya, kita dah mengatakan kelok tu di jumlah 95. Jadi oleh sebab itu ada beberapa keputusan yang dibuat kerana Kedah ni dianggap negeri yang putih bersih. Yang pertamanya, 2 stesen kuarantin telah ditutup. Ini satu tanda yang baik lah. Maksudnya kita tidak mempunyai pesakit-pesakit baru. Sekatan jalan raya pun dah berkurangan. Dan minggu lepas kita ada bincang mengenai restoran, di mana saya telah mengumumkan bahawa operasi restoran terhad kepada drive-thru, delivery dan take away. Tapi pada mulai hari ini kita juga membenarkan dine-in mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Waktu beroperasi pula ialah untuk restoran Muslim dari 3 petang hingga 10 malam dan restoran non-Muslim daripada 8 pagi hingga 10 malam. Jangan pula orang salah tafsir pula suruh orang pergi makan pukul 3 petang di restoran Muslim, ya. Maksudnya untuk membeli untuk restoran buka untuk menyediakan makanan itu dibenarkan daripada pukul 3 petang bagi restoran-restoran Muslim. Kemudian mengenai Tasca, kerana ada laporan dalam media menyatakan bahawa ada kenyataan dibuat oleh pihak tertentu, kononnya Tasca ditutup, tapi sebenarnya Tasca berdaftar 118 buah kesemuanya, termasuk Tasca tempat kerja, Tasca di rumah, Tasca komuniti dan Tasca institusi dibenarkan beroperasi selagi mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk tujuan Tasca. Mengenai pasaraya dan semua jenis kedai ini, nanti saya ingat Yang Berhormat Tan Kok Yu boleh beri penjelasan lebih terperinci lagi. Tapi secara umumnya julat masa untuk mereka dibenarkan buka ialah daripada 8 pagi hingga 10 malam. Minyak juga dibenarkan buka daripada 6 pagi hingga 12 malam. Suka saya umumkan di sini bahawa 5,000 kaki tangan kerajaan negeri akan diberi bantuan khas Aidilfitri RM500, termasuk PBT, dan pembayaran itu akan dibuat pada 20 hari bulan ini. Selain itu, saya dalam mempengerusikan mesyuarat lembaga pengarah LADA baru-baru ini dapat laporan bahawa sektor pelancongan yang sangat teruk terjejas akibat daripada COVID-19 ni memberi impak yang begitu besar kepada Pulau Langkawi. Jadi ada beberapa pendekatan yang dibuat yang telah dicadangkan oleh Persatuan Pengusaha-pengusaha Pelancongan di Pulau Langkawi untuk pertimbangan LADA dan juga pertimbangan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, ya. Antaranya ialah untuk mengadakan pakej pelancongan yang agak murah, ya, untuk tujuan
untuk frontliners ya, dan juga untuk pekerja-pekerja kerajaan. Jadi saya ingat persatuan akan mengiklankan mengenai package tersebut. Selain daripada itu, ada permintaan daripada mereka untuk kerajaan persekutuan mengecualikan cukai pelancongan. Dan ada juga cukai-cukai lain yang mereka minta untuk dipertimbangkan supaya dikurangkan. Di semua atas pertimbangan kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Yang kerajaan pusat ni termasuklah soal cukai korporat dan cukai pendapatan, untuk mungkin dipertimbangkan, dikurangkan ataupun dikecualikan bagi satu tempoh tertentu. Salah satu cadangan juga ialah untuk menurunkan kadar bayaran yang perlu dibuat oleh pihak majikan kepada KWSP daripada 11% kepada 7%. Ini cadangan daripada pihak Langkawi untuk dipertimbangkan. Dan kita harap kalau kita boleh usahakan supaya Langkawi ini dilihat sebagai pulau pelancongan yang bebas COVID, maka itu akan kita iklankan ke negara-negara tertentu saja, negara-negara yang menjadi negara sasaran kita. Okey, itu ya. Itu tak yang umum tu. Okey, anything else? Ya. Tadi Datuk Seri dah kata ini semakan kalau negeri-negeri lain dah dibenarkan untuk makan tapi mengikut SOP. Di Kedah adakah akan mengikut syarat? Ya, tak semua negeri kan. Minggu lepas kita putuskan bahawa daripada pemantauan kita, terlampau banyak restoran yang belum lagi bersedia untuk mematuhi SOP sekiranya dine-in dibenarkan. Jadi oleh sebab itu, minggu lepas kita putuskan dine-in belum boleh dibenarkan. Tapi hari ini, semalam sebenarnya masa mesyuarat JKKN, oleh sebab Kedah menunjukkan prestasi yang begitu baik, jadi kita rasa sudah tiba masanya untuk kita pertimbangkan semula. Memang banyak permintaan sebenarnya daripada restoran, pengusaha-pengusaha restoran, dan kita rasa bahawa mereka bolehlah mematuhi SOP tersebut. Yang paling penting, kita tidak mahu lagi lah ada penularan wabak ini apabila kita buat keputusan seperti ini. Jadi di peringkat persekutuan memang dah dibolehkan, tapi di peringkat negeri mulai hari ini baru dibolehkan. Datuk Seri, bantuan untuk Aidilfitri, ya. Jumlah yang tadi disebut Datuk Seri itu termasuk yang PBT tadi itulah. Sekali Tak. PBT. Tak, PBT punya lain. PBT yang uruskan Dengan kadar yang sama. ya, biasanya sama. Jadi tangan ni tetap dalam kontrak. Termasuk termasuk tak berlaku. ya, Sekali kontrak. sekali ya. Semua macam tahun lepas kan. Tahun lepas pun kita buat macam tu juga. Okay, so thank you. Ada soalan? Mungkin boleh ulas sikit tentang situasi politik Kedah. Awak cuaca biasa tak ada. Jadi suasana politik di Kedah ni, saya ingat masih lagi terkawal. Saya masih lagi Menteri Besar dan kerajaan masih lagi wujud ya. Maka tidak benarlah dakwaan oleh mana-mana pihak bahawa kerajaan ini telah jatuh semalam katanya. Ya, ada beberapa proses lagi yang perlu dilaksanakan, termasuklah yang melibatkan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, sebelum perkara seperti itu boleh berlaku. Jadi selagi ianya belum berlaku, maka kerajaan ini masih lagi beroperasi seperti biasa. Jadi itu sebabnya mesyuarat Exco pun boleh dilangsungkan hari ini. Datuk Seri, tapi daripada sidang media semalam,
ada adun yang lompat, ada adun yang mengusulkan tidak percaya pada Datuk Seri. Dan ini menyebabkan Datuk Seri tidak ada PH di Kedah, tidak ada majoriti lagi. Kita tidak membuat keputusan berdasarkan kepada sidang media. Ya, kita perlu ada korespondens secara rasmi daripada pihak yang berautoriti. Ya, bukan daripada pihak pembangkang melalui sidang media. Kalau saya tengok media, maka saya anggap bahawa dah terjadi dah, kan. Belum lagi. Kita kena patuh pada perlembagaan ataupun undang-undang tubuh negeri Kedah. Ya, jadi jelas dinyatakan di situ siapa yang akan menentukan dan sebagainya. Untuk makluman semua, pada hari ini dalam mesyuarat Exco telah putuskan bahawa untuk memastikan Menteri Besar masih mempunyai sokongan majoriti ataupun tidak, kami ingin mengesyorkan kepada Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Kedah bahawa perkara itu dipastikan melalui sidang Dewan. Dan saya ingat cara itu lebih terbuka. Pihak pembangkang sekiranya mereka berhasrat boleh mengusulkan undi tidak percaya terhadap Menteri Besar, ataupun pihak kerajaan boleh mengusulkan undi percaya. Dia dua-dua tu sama sajalah. Ya, dia punya ni. Jadi di pihak sana sekiranya mereka mempunyai jumlah yang mencukupi, maka hilanglah majoriti bagi kerajaan dan proses itu akan berjalan macam biasa. Sri, kalau kita tengok daripada pengalaman yang sebelum ni, Mangku Sultan ketika itu memanggil adun-adun untuk mendapatkan pertimbangan. Ya. So apakah melihat potensi ke arah itu juga wujud dalam kes macam ini? Saya ingat interpretasi perlembagaan di pihak kami ialah macam-macam cara boleh dibuat. Ya. Dan walaupun dari segi presidennya hanya di Sarawak saja yang pernah ada perkara seperti itu berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri sendiri, dan banyak lagi presiden-presiden lain di mana ada cara lain, iaitu melalui SD kemudian menghadap Tuanku Sultan dan sebagainya. Tetapi ianya tidak bermaksud bahawa membawa perkara itu ke Dewan itu satu perkara yang salah. Tidak disebut dalam Dewan, dalam perlembagaan. Jadi ada interpretasi yang menyatakan bahawa adakah adakah boleh perkara itu diputuskan melalui satu sidang Dewan di mana dua-dua pihak pun ada, bincanglah, bahaslah. Kita tak maulah bahas macam style Melaka tu tapi kita buat style Kedah kita macam biasa, terkawal, berhemah dan sebagainya, tertib, ya. Jadi saya ingat benda tu tak salah, dan pihak pembangkang sekarang pun boleh mengemukakan hujah-hujah mereka kenapa mereka tidak lagi pihak pembangkang memang tak pernah yakinlah dengan Menteri Besar, kan. Itu pun yang disebut oleh Yang Berhormat Sanusi. Tapi pihak-pihak lain yang dulunya daripada kerajaan, jadi mereka ni yang akan menambah jumlah yang dikatakan majoriti itu, boleh mengemukakan hujah-hujah mereka kenapa kehilangan kepercayaan ataupun keyakinan terhadap Menteri Besar, dan lepas itu undi. Perkara yang sama telah diusulkan di peringkat Parlimen, dan saya ingat itu cara yang betul. Sri, mana kata lanjutan tu kita ada lagi dalam tempoh 6 bulan lagi sebelum penggal. Tak semestinya. 6 bulan tu dari segi peraturan perlembagaan, selepas satu mesyuarat itu berakhir, jadi mesyuarat selepas itu mestilah dibuat dalam tempoh 6 bulan, tidak lebih daripada 6 bulan. Tapi dia bolehlah bila-bila dalam tempoh itu. Datuk Sri, perkara mengenai cadangan tu dikemukakan kepada pejabat Sultan? Belum lagi. Tidak akan dikemukakan? Dalam sagi dua ni, sebab saya selaku Menteri Besar memerlukan mandat daripada Exco
saya mewakili Exco untuk menyampaikan hasrat ini. Terpulang kepada Bawah Duli Tuanku, apa kaedah yang Tuanku berkenan? Datuk Seri, mengikut kenyataan sebelah, mereka berjaya mengutip 23 adun dan surat pengakuan atau SD lah. Mereka akan surat kepada Tengku Sultan. Sebelum ini, suatu kerajaan Perikatan Nasional dikatakan ditubuhkan di peringkat federal. Perkara yang sama dipersoalkan, adakah kerajaan Kedah ni sudah tumbang, ya. Jadi saya balik ke sini buat perjumpaan dengan semua adun-adun PH dan Bersatu, dan semua juga sign SD, menyokong saya sebagai Menteri Besar dan untuk mewujudkan apa yang dikenali sebagai kerajaan Bersatu plus PH di Kedah ini. Jadi bab SD ni tuan-tuan, bukanlah nak kata tak terpakai. Jadi kadang-kadang tu dalam satu hari ni boleh sign sampai 2 SD. Pagi saya belah ni, petang saya belah sana. Jadi saya tak boleh lah nak pegang kepada kenyataan Ketua Pemangkang menyatakan yang dia cukup. Dia kena ikut proses yang betul lah. Dengan hanya membuat sidang media, saya pun tak nampak dalam sidang media tu ada 22 orang ataupun 23 orang adun. Jadi macam mana saya nak pastikan? Di setakat ini kita berfungsi seperti biasa. Sri, hari ini nampak kekurangan barisan Exco. Ya. Apa cerita tentang dia orang? Oh, yang tunggu nak tanya mereka. Tak main kerja. Diputuskan dalam surat tadi, ada berganti ke atau apa macam mana? Macam mana bulan 3? Ada berganti ke tidak? Oh, tak ada. Kehadiran 3 orang. 3 orang tak main. 3 orang tak main. So macam SD tu macam dia bukan kali pengukul untuk penjatuhan kerajaan lah kan. Ya. So semuanya kena buat dalam sidang Dewan. Kalau ikut amalan, dia tak disebut secara terang-terang dalam perlembagaan apa kaedahnya. Dalam perlembagaan disebut dengan jelas peranan Bawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan di dalam melantik Menteri Besar. Melantik Menteri Besar mestilah seorang dari kalangan adun yang menikmati sokongan majoriti dalam Dewan Negeri, ya. Tapi dalam soal memberhentikan seorang Menteri Besar, yang itu tak berapa jelas. Jadi macam-macam kaedah digunakan oleh banyak negeri-negeri yang lain, Perak, Sabah, Sarawak, negara-negara asing seperti Nigeria dan sebagainya. Jadi ada yang buat melalui SD, kemudian dipanggil seorang-seorang, ya. Kedah pun berlaku juga perkara yang sama. Tapi saya fikir tak salah juga untuk kita bentangkan dalam Dewan. Datuk Seri, will there be an emergency session of the State Assembly? We haven't decided that yet. Just a regular, we can set the date at any time actually. Yeah, it doesn't have to be termed as an emergency session. Boleh panggil bila-bila, saya cakap tak boleh tunggu sampai. Satu je, kalau kita setuju untuk buat begitu, biasanya usul daripada pihak pemangkang memerlukan notis selama 14 hari. Jadi kita kena bagilah tempoh tu kan. Tak bolehlah disegerakan waktu dia tak dan nak masuk. 14 hari kerja kan, saya kena check balik tu. 14 hari kerja. Tapi kalau mengikut statement daripada YB Sanusi semalam, SG tu dia diserahkan kepada Datuk SS untuk dikemukakan kepada Tuanku Sultan. So prosesnya macam mana Datuk Seri? Yang itu terpulang kepada Tuanku lah. Saya pun tak bolehlah mendahului keputusan Tuanku. Perasaan Datuk Seri bila 4 daripada Bersatu yang sebelum ni bersama Datuk Seri sedang beralih sokongan? Biasalah, apa perasaan seorang bila dikhianati oleh kawan-kawan kan. Jadi sebelum ni pun dah pernah berlaku di peringkat persekutuan. Jadi sekarang berlaku di peringkat negeri. Jadi nampaknya musim pengkhianatan ni dah memang sejak
tahun 2020 ni. Dah banyak kali tahun ni bukanlah tahun yang begitu baiklah untuk negara. Sebab kita ni sibuk dengan COVID, bulan Ramadan lagi. Dia apa sebabnya tindakan seperti ini perlu dilakukan waktu kita memberi tumpuan kepada rakyat. Kemarin saya mempengerusikan mesyuarat JKKN khas untuk menangani masalah COVID-19. Pada waktu yang sama, pihak pembangkang buat mesyuarat dan buat sidang media mengenai tindakan mereka untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi siapa yang jaga rakyat sebenarnya kan? Dia apa ni, saya rasa tak sesuai kot kalau nak dikatakan bahawa mereka tidak gelojoh. Tapi kalau tak gelojoh, kenapa tak tunggu lepas raya ke apa kan? Kalau tinggal 2-3 minggu ya kan? Tak ada masalah apa. Jadi lepas tu disebut pula ni semua perlu dilakukan sebelum 18 bulan Mei. Apa sebab 18 Mei? Apa kena mengenal 18 Mei dengan Kedah? Kedah tak ada sangkut pun dengan 18 Mei. 18 Mei itu tarikh parlimen. Jadi apa kena mengenal parlimen dengan Kedah ni? Sebelum ni ada laporan yang mengatakan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan memecat Datuk Seri dan juga Tun Dr. Mahathir, dan sepatutnya hari Isnin lepas ada satu mesyuarat tapi Datuk Seri dan Tun Dr. Mahathir tidak dijemput. Apa komen Datuk Seri bila ada ura-ura Datuk akan dipecat? Tak tahulah, mungkin bila bila Menteri Dalam Negeri sendiri nak diangkat sebagai Setiausaha Agung parti kita, jadi mungkin perlembagaan tu dah tak penting bagi dia. Dia ikut suka hati dia, boleh langgang perlembagaan. Jadi saya ingat ini tak betul. Mesyuarat MPT hanya boleh dipanggil oleh pengurusi parti dan diiktirafkan oleh semua pihak termasuk Tan Sri Presiden sendiri bahawa Tun Mahathir adalah pengurusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam kenyataan sebelum ini. Surat menjurat di antara Tan Sri dengan Tun pun dia mengakui Tun sebagai pengurusi parti. Jadi kalau pengurusi parti tak panggil mesyuarat MPT, macam mana orang lain boleh panggil? Lepas tu tak menjemput pula beberapa orang, tak boleh lah. Mana-mana mesyuarat pun kita panggil semua kan. Benarkan kami untuk mempertahankan diri kalau ada pun tuduhan salah laku ke apakah, pelanggaran perlembagaan parti ke, peraturan parti ke. Proses dia ialah kalau ada kesalahan yang dilakukan, aduan mesti dibuat kepada lembaga disiplin, kemudian siasatan oleh lembaga disiplin, kemudian mungkin ada surat tunjuk sebab terhadap pihak tersebut, dan dia diberi peluang untuk mempertahankan diri dalam lembaga disiplin. Lepas tu lembaga disiplin mengeluarkan hukuman, masih boleh rayu lagi dengan jawatan kuasa rayuan. Jadi proses dia panjang. MPT tidak boleh membuat keputusan membuang sesiapa pun. Jadi yang tu kena jelas ya. Setakat ni memang tak ada terima surat ke aduan tu, memang tak ada. Tak ada. Proses tu tak berlaku. Tak ada. Kami pun tunggu-tunggu juga, pasal tak sabar nak jawab. Yang soalan-soalan yang saya sendiri kemukakan pun sampai hari ini tak jawab juga. Sri, what about sorry to go back to the EXCO question, Yeah. your missing EXCOs. Right. Some of them have defected. Yeah. So will they be sacked or terminated? I think that's rather academic at the moment. I thought about that, but then what's the point of that? Kan? Even if I sack them, it may be how should I say? It may be just academic exercise only. So we thought that they might just leave it like that. For how long? Foreseeable future or until? Yeah, we'll see. For now, we don't see there being any reason to do that. Okay. Yeah, anything else? Okay, we have more business already. Oh yeah. Right. Alright. Tibet. Okay. Kat sana. Oh, sini. Okay.
Still here. Okay. News of my death is highly exaggerated. Okay. Okay, thank you. Oh, nak kena baca ni. Okay, saya nak ambil kesempatan ni ya. Apa ni, ada sedikit pengumuman. Ini sempena majlis pelancaran laman web tvetkedah.com. Jadi apa ni, yang pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Dr. Salmi binti Said atas inisiatif laman web, dan terima kasih juga kepada semua yang mendapat bersama-sama dalam pelancaran secara maya ini. Jadi TVET sebagai pilihan utama ini sangat penting kerana kita tahu dalam tempoh PKP ini ramai anak-anak muda kita pun tercari-cari ya, apa ni, bagaimana mereka boleh mendapat latihan yang terbaik berkait dengan TVET yang banyak diperkatakan sebelum ini. Jadi pembangunan modal insan merupakan faktor kritikal bagi menjana dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara. Kejayaan sektor industri khususnya bukan sahaja bergantung sepenuhnya kepada keupayaan menyediakan fasiliti berteknologi tinggi, tetapi juga kemahiran tenaga kerja yang mampu mengoptimalkan penggunaan peralatan tersebut. Kesiapsiagaan tenaga kerja berkemahiran tinggi ini sangat penting untuk menyokong peralihan semua sektor ekonomi ke arah aktiviti berorientasikan pengetahuan, teknologi dan inovasi. Selaras dengan keperluan revolusi industri 4.0, TVET tidak lagi boleh dipandang sebagai pengajian kelas kedua. Jumlah tenaga mahir negara ketika ini hanya sebanyak 28% berbanding sasaran yang ditetapkan 35%. Maka adalah agak membimbangkan kerana tanpa bekalan pekerja yang mencukupi, negara terpaksa menagih kepakaran dari tenaga kerja asing. TVET di negeri Kedah ni, dalam usaha meningkatkan peratusan ni, maka pihak kerajaan negeri juga mendapati bahawa tiada sumber atas talian yang dapat diakses dengan mudah oleh belia di negeri Kedah, khususnya untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan kursus dan institusi TVET. Kerajaan negeri sedar akan keperluan bagi menyediakan laluan pendidikan yang jelas untuk bakal pelajar TVET. Tanpa hala tuju yang jelas, kadar peratusan belia memilih pendidikan TVET akan kekal rendah. Maka bagi mengatasi masalah ini, Exco Pendidikan Sumber Manusia dan Pembangunan Insan Kedah dengan kerjasama Pejabat Menteri Besar Kedah telah menjadi perintis kepada pelancaran pusat sehenti atas talian bagi memperolehi maklumat dan menghantar permohonan kemasukan TVET yang ditadbir urus sendiri oleh kerajaan negeri yang dinamakan tvetkedah.com. Dengan beberapa langkah mudah, prospek pelajar boleh mendapatkan pelbagai maklumat penting seperti kursus yang ditawarkan, syarat kelayakan, tempoh kursus, kandungan kursus, prospek kerjaya dan peluang penajaan pengajian. Di pihak institusi pula, mereka akan menerima lebih banyak permohonan baru dari prospek pelajar yang berminat untuk menyertai kursus-kursus yang mereka tawarkan itu. Jadi perkembangan laman web ini juga adalah selaras dengan titah baginda Tuanku Sultan Kedah Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, yang mahukan para pelajar dan belia di negeri ini menceburkan diri dalam TVET dan STEM. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ingin saya rakamkan kepada wakil dari semua institusi TVET di seluruh negeri Kedah yang telah memberikan kerjasama dan komitmen tinggi dalam menjayakan portal tvetkedah.com ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kepada semua warga pendidik agar terus cekal dan proaktif
dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik pasca COVID-19 ini. Dengan kerjasama erat dari semua, saya yakin kita pasti berjaya. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan laman web tvetkedah.com. Terima kasih. So, itu ya. Tak ada nak tekan butang apa. So, siapa yang tak cukup kemahiran tu boleh lah. Dia web TV. Oh, web apa ni? tvet.com. Nampak? Yang ni untuk orang muda memang dia suka lah. Nampak? Okey dah. Okey, thank you. Terima kasih, Mak. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you, Azad. Bye. Okay. Jadi buat lepas raya kan? Mak Raya.